Hai, Assalamualaikum. Bersama lagi kita hari ini dalam Sejarah Tahun 4 bersama Cikgu Dia. Hari ini kita akan belajar sumber sejarah. Sebagai rujukan, kamu boleh lihat buku teks Sejarah Tahun 4 halaman 6 dan 7. Baiklah, pada sesi yang lepas, kita telah pun belajar tentang pengertian sejarah. Sebagai ulang kaji, mari kita ingati kembali apakah itu pengertian sejarah. Ya, sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Persoalannya sekarang, adakah semua kisah yang kita dengar boleh dianggap sebagai sejarah? Dapatkah kita pastikan kesahihannya? Adakah ianya daripada sumber yang boleh dipercayai dan sumber yang asli? Ini kerana sekiranya sesuatu peristiwa itu hanyalah cerita yang ditokok tambah ataupun cerita rekaan, ia tidak boleh diterima sebagai sejarah. Ini kerana sesuatu penceritaan atau pengkisahan perlu disertai dengan bukti-bukti bagi memastikan peristiwa tersebut benar-benar asli. Bagi menjawab persoalan-persoalan tadi, mari kita pelajari apakah yang dinamakan sumber sejarah. Sumber sejarah itu ialah sesuatu yang memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama dikenali sebagai sumber primer dan yang kedua dipanggil sumber sekunder. Sumber primer dikenali sebagai sumber pertama, iaitu sumber primer ini berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Antara contoh-contoh sumber primer ialah fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak. Apakah itu fosil? Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan, termasuklah manusia pada zaman purba yang kini telah pun mengeras dan tertanam di dalam bumi. Fosil ini biasanya berbentuk rangka dan juga tengkorak. Ini ialah sisa fosil Zipectinus di Amerika Syarikat yang dikatakan serupa dengan fosil yang ditemui di Argentina baru-baru ini. Contoh sumber primer yang kedua ialah manuskrip. Manuskrip ialah naskah bertulis sama ada dalam bentuk tulisan tangan atau bercetak. Antara manuskrip tulisan tangan yang terkenal di negara kita ialah Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin. Apakah pula yang dimaksudkan dengan dokumen rasmi? Dokumen rasmi mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Dan yang keempat ialah artifak. Apakah itu artifak? Artifak ialah hasil ciptaan manusia. Antaranya ialah alat batu, tembikar, senjata dan duit shilling lama. Sekarang, mari kita fahami pula apakah yang dimaksudkan dengan sumber sekunder. Sumber sekunder ini merupakan sumber yang kedua. Sumber sekunder ialah
penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal ataupun sumber prima yang kita kenali sebentar tadi. Antara contoh-contoh sumber sekundar ialah buku, apa-apa buku yang dicetak, risalah, akhbar, majalah. Okey, dalam buku atau risalah atau akhbar dan juga majalah ini, di dalamnya diceritakan semula daripada penemuan sumber prima. Sekarang mari kita lihat apakah kepentingan memelihara sumber sejarah ini. Sumber sejarah ini sangat penting bagi penyelidikan dalam mana-mana bidang yang berkaitan dengannya. Selain itu, sumber sejarah dapat membuktikan sesuatu peristiwa itu benar-benar berlaku. Bagi sejarawan pula, mereka dapat mengkaji corak, perilaku dan tulisan masyarakat pada masa lalu melalui sumber sejarah yang ditemui. Dan seterusnya, sumber sejarah ini sangat penting bagi menghasilkan penulisan sejarah yang tepat. Jadi, apakah kesimpulan yang dapat kita perolehi daripada pembelajaran tadi? Ya, sumber sejarah sangat penting sebagai bukti bagi kita memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Dengan ini, berakhir sudah pembelajaran kita pada sesi kali ini. Cikgu harap melalui penerangan daripada video ini dapat membantu kamu memahami apakah itu sumber sejarah. Sehingga kita jumpa di lain sesi, cikgu ucapkan selamat belajar dan sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.